Pembangkang ada 108. Macam mana nak tingkatkan 108 kalau korang tak boleh nak accept ahli-ahli UMNO? Macam mana? Macam mana korang nak tingkatkan korang sekarang ni 108 tau. 108. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat bersua lagi. Topik dalam video pada kali ini berkaitan dengan komposisi ahli-ahli di dalam Dewan Rakyat. Seperti mana yang kita tahu, pada baru-baru ini pada tahun 2020 perginya 2 orang ahli parlimen kita yang belum dapat diganti. Yang pertama bagi Parlimen Batu Sapi, yang keduanya bagi Parlimen Gerib. Dan bilangan ahli di Dewan Rakyat pada hari ini adalah seramai 220 orang. Daripada bilangan itu, 112 orang menyokong kerajaan yang ada pada hari ini, Kerajaan Perikatan Nasional, manakala 108 pula di pihak pembangkang. Apa yang aku nak huraikan pada petang ini adalah betapa susahnya kerajaan pembangkang ini untuk mendapatkan semula mandat yang telah diambil oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Bermacam-macam cara, bermacam-macam strategi, bermacam-macam tomahan, bermacam-macam lagi teknik yang digunakan untuk menumbangkan Kerajaan Perikatan Nasional. Tapi sampai hari ini belum berjaya. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam 108 orang yang menentang kerajaan, iaitu pembangkang, adalah DAP seramai 42 orang, PKR seramai 38 orang, Amanah 11 orang. Jadi ini adalah solidnya Pakatan Harapan PH itu selepas Dr. Mahathir mewujudkan Pejuang yang dianggotai oleh 6 orang ahli parlimen. Warisan memiliki 8, 1 APKU dan PSD ada 2 kerusi. Jadi total kesemua PH plus akan mendapat 108 kerusi. Okey, tak jauh beza dengan Kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini yang memiliki 112 kerusi. 108, 9, 10, 11. Okey, lagi 3 kerusi untuk Pakatan Harapan kembali berkuasa di Putrajaya. Tapi yang masalahnya sekarang adalah betapa susahnya Kerajaan Perikatan Nasional ini nak ditumbangkan. Apa yang jadi? Macam-macam cara dibuat, tapi tak berkesan, tak berjaya, sehingga kan mereka bertelagah sesama sendiri. Bagi aku yang mengikuti politik Malaysia ni, sebenarnya bagi aku Pakatan Harapan itu dan juga pembangkang itu telah sampai ke persimpangan 3 ataupun T-junctions, yang mana ke kanan tak tahu nak pergi ataupun tak, ke kiri pun tak tahu nak pergi ataupun tak. Kenapa? Kerana kita ambil contoh, okay? Kita ambil contoh DAP berperang sekarang ni sama ada nak ke kanan ataupun ke kiri. Okay? Ke kanan adalah prinsip yang mereka pegang sekian lama. Ke kiri adalah mandat rakyat mendapatkan kembali kerajaan. Dua perkara ni, prinsip dan juga mandat, adalah di laluan yang berbeza untuk situasi sekarang.
Jika anda inginkan prinsip, anda perlu korbankan mandat ataupun ingin berkuasa semula. Jika anda ingin berkuasa semula, anda perlu korbankan prinsip, ataupun istilah yang lebih tepatnya adalah melonggarkan sedikit prinsip. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab kerajaan tidak boleh dibentuk semula seandainya tanpa sokongan daripada MP UMNO. Okay, kerajaan tak boleh ditubuhkan kembali tanpa MP UMNO. Itu adalah hakikatnya. DAP dia sering kata, jika ada UMNO, dia tak mahu terlibat dengan kerajaan. Dan baru-baru ini timbul juga, bukan sekadar UMNO, jika ada MP UMNO, dia tak nak terlibat dengan kerajaan. Aku nak tanya, betul ke DAP tak nak terlibat dengan kerajaan? Betul ke? Seandainya Pakatan Harapan kembali dapat memerintah bersama dengan UMNO, bersama dengan MPs UMNO yang menyokong Pakatan Harapan, adakah benar DAP tidak mahu berada dalam kerajaan sebagai menteri kabinet dan sebagainya? Ataupun ini adalah sebagai omong-omong kosong? Kalau benar anda sanggup menerima, mampu menerima UMNO, anda boleh pilih laluan B, iaitu mendapatkan kembali mandat rakyat untuk kembali ke Putrajaya. Ini prinsip. Aku tahu korang memang berprinsip. Okay, adanya UMNO, kleptokrat, rasuah dan sebagainya ni, anda tak mahu terlibat dengan mereka. Sebab itu aku kata, anda boleh pergi ke prinsip. Okay? Jika anda memilih untuk pergi ke prinsip, teruskan pergi ke prinsip. Okay, lupakan laluan B ini untuk mendapatkan mandat. Okay, terus pergi ke prinsip, lupakan mandat. Kerana mandat ini menuntut anda bekerjasama dengan MP UMNO. Wajib. Bukan lagi cobaan-cobaan. Wajib anda perlu bekerjasama dengan MP UMNO untuk berkuasa. Dan jika anda tidak ingin bekerjasama dengan MP UMNO, pergilah ke laluan A, iaitu pegang prinsip anda. Pegang prinsip betul-betul, maju ke depan untuk pilihan raya. Dan bila anda memilih untuk pergi kepada prinsip dan fokus untuk pilihan raya, lupakan terus untuk mendapatkan mandat di sebelah sini. Kerana nak tak nak, suka tak suka, anda perlu mengakui bahawa UMNO adalah kingmaker yang sebenar pada waktu ketika ini. Mereka adalah penentunya sekarang. Kenapa UMNO bukan parti-parti lain? Okey, nak tengok macam mana? Nak mengharapkan PPBM menyokong pembangkang untuk menubuhkan kembali kerajaan? Tak mungkin. Mana mungkin satu parti sekarang yang menjadi tonggak kepada kerajaan tiba-tiba nak lari membentuk kerajaan baru dengan gabungan yang lain? Mana mungkin? MIC ada satu kerusi saja. MCA ada 2 kerusi saja. PAS ada 18 dan tak mungkin PAS ingin bekerjasama dengan gabungan yang ada di AP. Semua orang tahu. Nak harap GPS dia menganggap bahawa yang mana jadi kerajaan, yang tu dia akan sokong. Yang mana ada majoriti, yang tu dia akan sokong. Itu GPS. Nak harap komponen-komponen lain yang kecil macam PBRS, PBS, STAR, bebas, berapa kursi yang mereka ada. So sekarang ni UMNO adalah kingmakernya. Nak mengharapkan PPBM lari menyokong Pakatan Harapan kembali selepas mereka yang buat lari orang-orang yang ada dalam Pakatan Harapan membentuk kerajaan baru. Tujuan mereka melarikan ahli-ahli dalam kerajaan dahulu adalah untuk membentuk kerajaan baru. Apa gila mereka untuk melari pula bentuk kerajaan baru? Berapa kali mau lari?
Okay, yang ada sekarang UMNO. Sebab tu saya kata, kalau you tak boleh nak pilih untuk bekerjasama, you pilih jalan prinsip. Kalau you rasa you boleh pilih untuk bekerjasama, untuk setuju, tidak bersetuju dan bersama dengan UMNO dalam beberapa perkara dan mengalu-ngalukan kehadiran MPs UMNO untuk bersama dengan anda membentuk kerajaan, so go untuk rakyat, untuk mendapatkan mandat kembali, go. Tapi kalau gagal, tak boleh nak terima, dah fikirlah macam-macam cara idea, macam mana nak buat, tak boleh juga. So pergilah kepada prinsip. Okay? Bila melibatkan prinsip, jangan lagi fikir. Okay? Bila melibatkan prinsip, jangan lagi fikir macam mana nak dapatkan mandat. Tinggalkan. Sebab mandat the kingmaker ni adalah UMNO. So sekarang ni, bila korang dah sampai di persimpangan, simpang 3 korang dah pergi, dah sampai, dah bagi signal, nak bagi signal ke kanan ataupun nak bagi signal ke kiri, duduk tengah-tengah. Akhirnya korang tak tahu nak pergi mana, kau duduk tengah-tengah. Bila kau duduk tengah-tengah, mulalah kau akan serang sesama kau. Okay? Kau serang PKR, PKR serang kau, PKR serang Amanah, Amanah serang PKR, DAP serang PKR, PKR serang DAP balik. Sebab korang dah tak tahu nak pergi ke mana, nak pergi ke mandat ke nak pergi ke mandat ataupun nak pergi ke prinsip. Okay? Ada yang ingin pergi kepada mandat, tapi macam aku kata tadi lah, nak pergi ke mandat perlu melonggarkan sedikit prinsip. Okay? Nak pergi kepada prinsip, lupakan saja mandat. Sebab the kingmaker adalah UMNO. Jelas saja. Tak perlulah heret rakyat, pening rakyat. Macam-macam rakyat mengharapkan tindakan yang terbaik. Kalau korang rasa berprinsip itu lebih baik, pergi kepada prinsip. Kalau korang rasa mendapatkan kembali mandat itu adalah yang terbaik, pergi kepada mandat. Sekarang ni kau duduk tengah-tengah. Kau nak pergi mana? Kau nak pergi mana sekarang? DAP, PKR, Amanah, nak pergi mana? Itu belum aku cakap pejuang itu menarik sokongan. Kita katakan korang sekarang ni ada 108. Kalau pejuang 6 orang itu tarik diri, akan ada 102 saja. Lagi banyak ahli-ahli parlimen di sebelah sana yang korang perlu untuk kembali ke Putrajaya. Itu baru pejuang. In case warisan kata, okey, kami akan tetap ikut Mahathir, apa cara sekalipun kami akan ikut Mahathir, korang akan hilang lagi 8. Dah tinggal berapa? Hilang 8, akan tinggal lagi berapa? 94. Kalau hilang 8, akan tinggal 94 saja. Tolak lagi PSB 2 orang, 92. Buat punya APCO kata tak nak juga, tinggallah korang terkontang-kanting 91. So caranya adalah move forward sampai ke simpang, pilih satu. Kalau pilih prinsip, lupakan mandat rakyat, lupakan untuk mendapat kembali mandat rakyat. Fikir macam mana nak menang pilihan raya yang akan datang, pegang betul-betul prinsip. Tapi seandainya pilih untuk mendapatkan mandat segera sekarang, korbankan sedikit prinsip. Sebabnya dalam UMNO tu bukan semua yang kacau. Okay, ada intan. Okay, ada intan. Jadi pilih untuk buat keputusan yang terbaik.